Kena buang dengan boyfriend sampai sanggup jadi call girl. Assalamualaikum guys. Hari ni Liana nak story tentang satu hamba Allah ni. Tapi identiti dia kita akan rahsiakan. Kita panggil dia sebagai Ana je. Okay. So Ana ni dia baru turun KL. Sebenarnya dia turun KL untuk study lah. College tu kita rahsiakan nama college dia. Dan Ana ni seorang, apa orang kata, seorang perempuan kampung yang memang tak terdedah dengan dunia bandar ni. Jadi Ana ni, dia bergaul dengan kawan-kawan yang memang jenis sosial, yang suka clubbing, yang orang kata apa, kaki minum arak, kaki clubbing, lepas tu ambil-ambil barang yang macam kita ambil waktu kita masuk club lah. Itu orang yang tahu je tahu. Okay. Mula-mula Ana ni dia tak enjoy pun sebenarnya. First time kawan dia bawa masuk club, sebenarnya dia pakai tudung. Tapi waktu dia first time masuk club tu, dia orang suruh dia buka tudung lah. So dia pun jenis yang innocent, dia ikut je dia dengar je cakap kawan dia tu. So waktu dia mula-mula masuk club tu, dia cakap yang dia tak enjoy pun sebenarnya. Dia tak tahu apa yang nak dia buat dekat dalam club tu. So dia duduk diam, dia tak menari, tak apa. Dia duduk diam je. Kawan dia ajak dia minum pun dia tak nak. Sebab dia rasa macam apa benda ni? Dia rasa macam tu. Tapi sebabkan kawan-kawan dia ni mabuk, so dia kan duduk dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia akan ajak dia pergi clubbing setiap malam tau. So nak tak nak, dia tak suka pun dia tetap kena pergi juga untuk teman kawan-kawan dia, supaya nak jagalah kiranya macam tu lah. So bila dia dah pergi 3-4 kali ni, dalam waktu 3 ataupun 4 kali macam tu dia pergi, dia dah start berjinak-jinak untuk minum arak. Dia nak rasa lah, sebab dekat situ dia dah dapat perhatian lelaki. So dia rasa macam shock lah, sebab baru first time kan dapat perhatian lelaki. Bila dia dah start dapat perhatian lelaki tu, dia start minum arak. Mula-mula dia kata arak ni dia rasa tak sedap pun. Dia cuma rasa macam air tawar, masak-masak macam tu, pahit. Dia kata macam tu. Itu dia katalah. Liana tak tahu. Liana cuma bagi tahu apa yang dia kata. So, bila dia start minum tu, dia tak rasa dia suka pun benda tu. Tapi sebabkan semua orang minum, so dia terikut-ikut tau. Dia terikut orang sekeliling dia. Biasalah kalau kita salah pergaulan ni, kita akan selalu terikut. Ataupun orang kata terpengaruh dengan kawan-kawan kan. Itulah apa yang terjadi pada Ana ni. Okay, waktu dekat clubbing tu, dia kenal seorang lelaki ni, yang mana lelaki ni kemudiannya jadi boyfriend dia. Okay, waktu dia dengan boyfriend dia ni, waktu dia masih lagi clubbing ni, dia punya study masih lagi terjaga sebenarnya. Dia still lagi pergi kelas, tak ada ponteng kelas dan sebagainya. Nak dijadikan cerita, satu hari tu lepas dia orang balik daripada clubbing kan, dah mabuk-mabuk, dia bagi tahu yang dia dah terlanjur dengan boyfriend dia. Sebab sebenarnya malam yang dia orang masuk dekat hotel room sama-sama tu, dia orang dua-dua mabuk. And then pagi tu dia bangun, dia tengok dia dah terbogel, dia dah tak pakai baju. Dan mula-mula dia nak marah dengan boyfriend dia tu, sebab kenapa buat macam tu. Tapi boyfriend dia kata dia yang flirt. So dia nak marah pun tak boleh nak marah, sebab salah dia juga. Siapa suruh mabuk-mabuk kan. Dia dah cakap macam tu. Tak apa background. Lepas tu dia fikir sebab boyfriend dia kan. So sebab boyfriend tak apa kot. Dia pun fikir macam tu. So dia pun okey lah. Dan benda tu jadi satu, apa orang kata, satu rutin harian tau. Dia orang selalulah having sex tu. Benda tu jadi satu perkara yang normal lah bagi dia, sebab boyfriend dia kan. Mula-mula dia stay lagi dekat college dia. Dan dia selalu je, dia frequent pergi dekat rumah boyfriend dia. Dia selalu lepak kat situ lah. So bila dia dengan boyfriend dia ni, boyfriend dia tanggung dia fully. Memang semua benda dia nak, makan pakai dia apa semua-semua, the boyfriend dia yang tanggung. So bila dia dah start involve dengan boyfriend dia ni, rupa-rupanya dekat rumah tu dia orang ada orang kata ada macam pot hisap ganja macam tu lah. So dia start berjinak dengan ganja ni dekat situ. Boyfriend dia yang kasih cuba. So dia pun cubalah, sebab dia rasa benda ni normal tau. Sebab dia tak ada dedah dengan knowledge dekat macam mana nak jaga diri dekat KL ni kan.
So dia rasa benda tu normal. Bila dia dah start involve dengan weed ni, dengan ganja yang kita panggil kan, dia start pula tak datang. Daripada situlah dia start tak datang college. Lepas tu dia selalu absent lah. Biasalah tak datang college, sampailah satu hari college buang dia. Sebab dia selalu sangat tak datang. Dia kata sebab biasalah kalau kita isap ganja ni, siapa yang tahu je tahu, kita akan rasa mengantuk. Dia kata macam tu. Bila dia dah kena buang college tu, dia tak bagi tahu family dia pun. Dia cuma cakap, dia call family dia, dia kata dia masih study macam biasa. Lepas tu dia dapat dekan, dan dia kata dia kerja part time. Bila dia dah kena buang college, dia packing barang, boyfriend dia suruh duduk dengan dia terus. So dia packing barang, dia terus duduk dengan boyfriend dia. Dan selama dia duduk dengan boyfriend dia tu, dia tak bekerja lah. Semua benda boyfriend dia yang tanggung, makan pakai dan sebagainya macam biasa. So Ana ni, dia rasa marah. Dia marah sangat. Tapi dia tak boleh nak buat apa. Dia marah sebab satu, kawan boyfriend dia tu dah gunakan dia untuk puaskan nafsu. Lepas tu boyfriend dia ni pula pergi dengar cakap kawan dia. Tapi dia tak boleh nak buat apa. So dia keluar, dia pack barang, dia keluar malam tu juga. And dia tengah sedih lah kan. Dia marah campur dia sedih. Dia call senior dia, senior yang kawan yang bawa dia pergi clubbing mula-mula, yang dia jumpa kat clubbing mula-mula tu. So dia call senior dia ni. Dia bagi tahulah, dia cerita on the phone apa yang dah jadi, apa semua-semua, menangis-nangis. And then senior ni pun suruh dia datang. Kau datang rumah aku sekarang, dia kata macam tu. So dia pergilah rumah senior ni. Dia pergi dekat rumah senior ni. Lepas tu dia dah cerita apa yang terjadi. Senior ni pun adalah duk pujuk dia kan, untuk dia kata, tanya dekat dia tak nak bagi tahu parents ke. Tapi dia kata tak nak libatkan parents langsung, sebab parents dia tak tahu apa benda-benda semua ni. Okay, tak apa. So senior ni waktu tu dia try untuk offer Ana ni satu kerja. Dia kata aku ada satu job. Job ni senang je kau buat, tapi memang asyuk. Dia kata macam tu. So Ana pun tanyalah apa yang job yang dia nak offer tu. Dan dekat sinilah sini dia kata job ni is as a call girl. Call girl ni kalau korang nak tahu, dia macam pelacur, tapi orang kata pelacur yang high class punya. Macam pelacur jalanan kan murah-murah je kan. Ni dia macam a bit high class lah. Kalau barang kita panggil premium macam tu. So Ana ni, dia pun tak ada buat kerja apa-apa kan. So dia fikir macam okay, tak apa, dia take that job. So dia start lah buat job tu. Senior dia bagi tahu yang job ni kau kena pandai berdandan je supaya orang minat nak ambil kau. Okay, dia pun buat lah benda tu. And then nak kata masyuk sangat tak juga, tapi dia kata boleh lah untuk 3-4 hari bekerja seminggu kan. Dia boleh dapat orang kata more than average gaji yang dia boleh dapat kalau dia kerja part time ataupun kerja full time. Dan satu hari senior dia ni tanya, dia tak nak tukar ke tempat, sebab dia orang ni ada satu tempat tau. Dia orang kerja dekat satu tempat ni, ada macam pengawasan, and then dekat situ dia orang akan dapat job. So sini dia ni tanya, tak nak tukar tempat ke, tak nak try kat tempat lain ke. Dan dia tanya dekat mana. Sini dia kata ada VIP punya tempat, kat situ lagi asyuk. So dia kenalkan Ana ni dekat tempat VIP tu. Ana ni dia kenal dengan pelanggan-pelanggan VIP. Dia kata ada datuk-datuk, Tan Sri, semua dia dah jumpa dah. Kebanyakannya lah memang orang-orang yang terkenal. Okay, so start je job dia dengan VIP tu. Income dia tiap-tiap bulan memang masuk. Dia kata sampai 15k dia dapat sebulan pun ada. So Liana tanya dekat Ana tu, apa lagi yang dia dapat sebagai call girl tu, selain daripada income yang tiap-tiap bulan dia orang bayar apa semua tu kan. So Ana ni jawab lah dekat Liana. Dia kata kalau setakat iPhone tu memang setiap VIP customer dia offer, awak nak iPhone tak? You nak iPhone tak? You nak iPhone tak? Sampai dia dah bosan lah, nak iPhone buat apa? Kalau setakat barang branded Gucci, Chanel apa semua tu, semua dia dah pakai. Dan dia siap ada driver dia sekali. Driver guys, kerja call girl ada driver And time tu bila dia dah jadi pelanggan VIP ni, ramailah datuk-datuk Tan Sri yang kenal dia. Dan ada jugalah sebab time tu trend sugar baby, sugar daddy tau. So ramai yang offer dia jadi sugar baby.
So bila ada yang offer dia jadi sugar baby, dia pun dia kata okey je. Cuma dia tak nak kalau macam terikat, sebab ada yang offer dia jadi sugar baby tapi dia kata kau dengan aku je, kau tak boleh dengan orang lain. So dia tak nak benda tu sebab yelah tak masuk sebab income dia datang daripada tu tak banyak lah dia boleh dapat. Macam tu lah dia kata. Okay, even sampai situ pun Ana ni still lagi tak bagi tahu dekat family dia yang dia dah berhenti belajar. Dia still lagi contact family dia macam biasa, call family dia macam biasa. Dia cuma tak balik kampung je. Dia cakap dia busy kerja part time, and dia kata dia dapat dekan setiap sem. So family dia pun percayalah apa yang dia katakan tu, dan family dia kata jaga diri elok kat sana dan sebagainya. Satu hari time Ana ni cuti, dia tengah cuti ni, tiba-tiba dia rasa dia kata dia rasa private part dia macam gatal-gatal waktu dia kencing. So dia check lah. Lepas tu dia kata dekat private part dia tu yang gatal-gatal tu ada macam biji-biji yang keluar, cecair nanah-nanah tu. Dia kata macam tu. So dia pun cuak lah kan. Dah tak, benda tu tak pernah jadi selama ni. So dia cuak, dia terus bersiap, dia terus pergi jumpa doktor. Sampai dekat doktor check lah badan dia apa semua, nak tengok apa masalah dia kan. Lepas tu doktor tanya, you dah married ke belum? Tapi Ana ni kata saya tak pernah kahwin doktor. And then bila macam tu doktor tanyalah dia. Doktor kata you ada pernah buat hubungan seks? Tapi Ana ni dia cuak lah kan, dia tak nak lah jujur. So dia kata tak pernah. Dan sebabkan dia kata tak pernah, doktor tu jujur lah dekat dia. Dia kata awak sebenarnya ada herpes. Dia kata macam tu. So herpes ni dia jangkitan untuk orang yang selalu berhubungan seks sahaja. Doktor mention benda tu dekat dia. And then Ana ni pun terpanggil untuk dia jujur lah nak buat macam mana kan. Kalau tak jujur macam mana doktor nak rawat? So dia kata doktor sebenarnya saya call girl. So doktor cakap tak apa, sebab awak punya herpes ni masih lagi tak teruk, so masih lagi boleh dirawat. Then doktor bagi dia ubat sapu dan ubat telan lah untuk rawat dia punya herpes ni sebab masih lagi tak teruk kan. So dia balik tu, dia kata dia memang menderita lah. Dalam jangka masa tu dia minta cuti. Dia cuti lah daripada kerja call girl je tu. And then daripada sugar daddy dia cakap dia tak sihat. So diorang pun bagilah dia rehat kan. So dalam masa dia merawat diri dia daripada jangkitan herpes tu, dia kata dia merana sangat-sangat. Time tu dia nak kencing pun tak boleh, sampai dia menangis-nangis lah sebab sakit sangat-sangat. Then disebabkan dia sakit sangat-sangat sampai menangis-nangis, dia merana tu, dia jadi marah. Dia jadi marah dekat lelaki sebab bagi dia lelaki yang buatkan dia jadi macam ni. Semua salah lelaki. So dia timbul lah dendam tu. Bila dah timbul dendam dalam hati dia tu, dia nak balas dendam pula. Sebab bagi dia bukan salah dia, tapi salah lelaki. Dia dapat herpes ni pun sebab daripada lelaki kan. So dia nak balas dendam. Dia tunggu sampai dia sihat sikit, dia nak start kerja. Tapi kali ni dia start kerja as call girl bukan sebagai niat untuk mewah, tapi sebagai niat untuk balas dendam. Dia nak sebarkan dia punya dia punya jangkitan tu dekat lelaki-lelaki yang langgan dia. So dia teruskan buat macam ni dengan sifat amarah dendam yang dah ada dekat dalam hati dia tahu. Dia dah tak kisah dah benda lain apa semua. Nak dijadikan cerita dekat sini, satu hari dia ada customer. So dia pergi dengan 4 orang kawan dia. So waktu dia orang tengah on the way nak pergi dekat hotel untuk jumpa VIP tu, dia terlibat dalam kemalangan yang sangat tragis, yang sangat teruk lah. Dia kata kemalangan tu meragut 4 orang nyawa kawan dia yang bersama dengan dia lah. Tapi luckily she survive. Mungkin Allah nak bagi hidayah dekat dia. Allah pilih dia untuk, orang kata, untuk terselamatkan. Jadi dia diwatkan dekat dalam ICU dan dia fall into coma state selama 2 minggu. Dan dalam masa 2 minggu ni dia cerita dia bermimpi. Dalam mimpi tu dia kata yang dia rindu sangat dengan keluarga dia. Dia rindu sangat dengan family dia. Mum dia lah, dia kata mum dia rindu sangat dengan dia. And mum dia sedih sebab dah lama dah tak dapat jumpa dia. And then dalam mimpi tu juga dia kata dia dapat news yang mak dia dah meninggal. Dan bila dia tanya keluarga punca apa mak dia meninggal, dia orang kata sebab mak dia terlalu sedih, sebab tak dapat nak jumpa dia, sebab rindukan dia. And diorang dapat tahu
apa yang dia buat sebenarnya dekat KL. Dia orang dapat tahu pasal dia dah drop out, dia dah kena buang college, pasal dia buat call girl and everything. Mak dia dapat tahu, that's why dia sedih sangat-sangat, and itu punca kematian mak dia. So Ana ni dia bagi tahu dekat Liana, dia kata dia punya mimpi tu rasa real sangat. Dia rasa sedih, dia rasa ngeri sangat-sangat time dalam mimpi tu lah. You guys tahu kan, bila kita mimpi satu benda macam nightmare, kita akan rasa benda tu real gila. Sampai bila kita bangun pun kita akan terasa sakit dia kan. So bila dia tersedar, sebabkan dia sakit gila, dia tersedar dan dia nampak parents dia dekat sisi dia tengah menangis. Time tu dia rasa bersyukur sangat. Dia rasa bersyukur sebab Allah masih lagi bagi dia peluang untuk berubah. Walaupun lah dia hidup melacur apa semua, Allah masih lagi bagi dia seorang je yang survive ni peluang untuk berubah. So dekat situ dia dapat hidayah dan dia dah niat untuk berubah lah. Dan dia pun decide lepas daripada tu dia lalui proses penyembuhan, and then dia minta maaf dekat mak dia. Dia melutut, dia merayu, dia menangis, dia cakap dia minta maaf sebab dia tak bagi tahu keluarga dan sebagainya. Mak dia pun sebab yelah anak baru sembuh, takkan nak buat orang kata nak pukul ke apa kan. So mak dia cuma cakap, mak dia minta dia jadi orang yang lebih baik. Benda yang dah lepas tu biarlah lepas. Okay. Lepas dapatkan rawatan daripada hospital tu, dia dah okay sikit, dia dah better sikit. Family dia bawa dia balik kampung. Dia duduk kat kampung sekejap je. Lepas tu dia turun KL balik. Dia turun KL kali ni dengan niat untuk cari rezeki yang halal. Okey, itu sahaja cerita daripada Ana. So dekat sini pengajaran dia untuk perempuan-perempuan yang dekat luar sana tu, janganlah guna jalan yang singkat untuk dapatkan duit yang banyak. Betul, benda tu senang dan mudah. Dan benda tu bila kita dah dapat duit banyak tu, kita rasa happy. Kita boleh beli, kita boleh dapat apa je yang kita nak. Tapi akibat dia sangat buruk untuk diri kita sebagai perempuan ni. Kita perempuan ni darjat kita tinggi. So jagalah harga diri keluarga, harga diri sendiri. Make sure jaga diri, okay?